Poin yang dipertua, prospek ekonomi negara dan rakyat. Dalam membicarakan soal kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang diberikan penekanan oleh baginda tuanku, kita boleh memilih angka-angka yang memihak kepada kita atau tidak memihak kepada kita. Kita juga boleh memilih pujian-pujian yang memihak kepada kita atau kritikan yang tidak memihak kepada kita. Namun kita perlu jujur dengan angka, kerana angka tidak pernah berbohong. Justru kita perlu fokus kepada petunjuk ekonomi sebenar dan prihatin terhadap keperluan dan keresahan rakyat. Poin yang dipertua semalam saya sedikit tersentuh apabila membaca komen-komen rakyat di portal-portal berita. Saya sekarang ni kalau baca berita, saya suka tengok komen-komen rakyat yang itu lebih real berbanding dengan kenyataan menteri-menteri yang nampaknya semakin dikendurikan oleh rakyat. Saya baca komen di IG Astro Awani semalam, berita tentang cukai SST 8% yang terbarunya diperluaskan termasuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan termasuk servis kereta. Ada komen, apalah nasib rakyat, anak masuk sekolah nak bayar itu ini, lagi nak puasa barang pun naik, lagi nak raya mesti nak servis kereta. Allahu Akbar. Maknanya rakyat sudah boleh jangka akan berlaku gelombang besar kenaikan harga barang menjelang Ramadan, buka sekolah dan raya yang akan disambut nanti. Selepas Chinese New Year tempoh hari, Puan Speaker, berita PMX sebut ekonomi negara masih baik. Ada komen, second day Chinese New Year, pasar malam already full with Chinese selling food. Imagine how hard to earn money nowadays. Malah saya sendiri yang dipertua, first day Chinese New Year, malamnya ambil last flight KB ke KL, sampai ambil Grab, tengok driver namanya Cina. Malam raya Cina. Saya masuk, saya say hello, saya sebut kongsi facai, beliau senyum dan kami berbual. Puan Speaker, malam raya bawa Grab. Ini semua rakyat. Bukan walaun, bukan cyber trooper, real person, real people. Tetapi kerajaan nafi, tak peduli. Boleh pula tanya, mana bukti? Konon madani, tiada simpati, tiada empati. Poin yang dipertua secara umumnya, ekonomi Malaysia bagi tahun 2024 ini diharap dapat berkembang lebih baik berbanding tahun lepas. Diharapnya lebih 4%, tahun lepas di bawah sasaran 4%. Pemangkinnya, ekonomi domestik. Penghalangnya, ekonomi global. Risikonya, hutang isi rumah yang semakin meninggi. Inflasi diharap kekal sederhana, betul, di bawah 3%. Namun ada risiko yang kita perlu anticipate lebih awal akibat kenaikan 2% SST kepada 8%, pelaksanaan subsidi bersasar dan gangguan bekalan makanan bermusim maupun tidak bermusim, beras, ayam, telur, gula, minyak masak masih lagi berulang. Ringgit, sahabat saya diulas tadi, diharapkan dapat kembali menebus maruahnya yang telah jatuh ke paras terendah sejak 1998. 4.80 per USD ini sangat rendah nilainya. Bagi mengelak berlakunya tekanan inflasi import kepada pengilang, penternak, petani dan peniaga, seterusnya memberikan tekanan kepada kos sara hidup yang ditanggung oleh rakyat. Semua ini sedikit sebanyak akan menjejaskan periuk nasi rakyat di segenap peringkat. Betul, tiang dan dinding rumah kita masih kukuh, tetapi angin yang menderu semakin kuat, ombak yang menghempas semakin menghakis, tempiahnya sedikit sebanyak terkena jua ke atas periuk nasi kita.